Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mentor saya, Dr. Nurul Hakimi bin Muhammad Saleh. Nama saya Intan Dayana binti Zul Aris, S62867. Ini adalah program konservasi saya yang saya jalankan di Muzium Negeri Terengganu. Di dalam Muzium Negeri Terengganu, terdapat beberapa galeri di situ. Saya memilih untuk menjelajah di Galeri Craft, di mana Galeri Craft ini terdapatnya sejarah tentang permainan tradisional yang masyarakat zaman dahulu pernah mainkan. Antara objektif yang pertama, untuk mengenali permainan tradisional Melayu yang pernah dimainkan oleh masyarakat dahulu. Objektif kedua, mempelajari cara bermain permainan tradisional yang telah ditelan arus zaman. Yang ketiga, mewujudkan kembali semangat cinta akan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia. Terdapat lebih daripada 200 jenis permainan yang dimainkan dalam masyarakat Melayu di negara kita. Lebih daripada 100 permainan telah dimainkan oleh masyarakat di Terengganu. Walau bagaimanapun, hanya sebahagiannya sahaja yang masih dimainkan. Selebihnya sudah hampir dilupakan. Secara umumnya, permainan dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, permainan laman dan kedua, permainan anjung. Secara ringkasnya, permainan laman merujuk kepada permainan yang dimainkan di luar yang melibatkan gelanggang atau kawasan lapang, sementara permainan anjung merupakan permainan yang boleh dimainkan di rumah. Permainan pertama adalah permainan congkak. Permainan congkak ini dikategorikan dalam permainan anjung. Perkataan congak sesuai dengan kaedah bermain yang memerlukan kepintaran pemain untuk mencongak untuk mengelakkan daripada mati. Pada awalnya, congkak ni digali di atas permukaan tanah, sementara buah congkak menggunakan batu-batu yang kecil, biji getah serta biji gorek. Rumah anak dibuat dalam jumlah ganjil dengan 9, 7 atau 5 rumah. Dimainkan 2 orang pemain dengan duduk secara berhadapan antara satu sama lain. Pemain yang menang dikira mengumpul buah-buah lawan ke rumah ibu sendiri, sehingga rumah-rumah pihak lawan akan ditutup. Tenteng, sejenis permainan laman yang selalunya dimainkan oleh kanak-kanak perempuan. Lakaran petak-petak yang berbentuk segi empat sama disusun dengan sesayap di setiap sisi. Pada bahagian atas pula dilakarnya garis lengkung separuh bulat yang kita sebut bulan. Lakaran tersebut dibuat di atas permukaan tanah. Setiap pemain memiliki satu kor yang diperbuat daripada kepingan pecahan seramik. Seterusnya, permainan anakan. Permainan anakan ini sejenis permainan kanak-kanak, khususnya kanak-kanak perempuan yang memainkannya. Bagi sesetengah tempat, anakan disebut boneka ataupun anak patung. Ada anakan yang dibuat secara ringkas dengan menggunakan lidi yang diikat dan dibuat baju menggunakan kertas atau membuatnya dengan dua helai kertas yang dilipat-lipat menjadi kaki, tangan serta kepala boneka. Anakan dalam masyarakat Melayu tradisi lebih menjurus kepada anakan yang diperbuat daripada menggunakan sumber yang ada dan mudah diperolehi seperti kertas, lidi atau kain perca. Kain sarung juga antara yang selalu digunakan untuk membuat anakan. Wayang kulit juga antara yang terdapat di Galeri Craft. Persembahan wayang kulit merupakan salah satu persembahan berbentuk seni teater yang tertua di sebelah rantau timur. Ia berkembang di setiap kawasan termasuklah di negara China, India, Turki dan tidak ketinggalan juga di sebelah rantau Asia Tenggara. Setiap negara mempunyai pelbagai variasi rupa bentuk dan gaya yang tersendiri dalam mempersembahkan seni teater wayang kulit. Wayang kulit diketuai oleh Tok Dalang sebagai narator. Ianya dipersembahkan dan ditayangkan di sebalik pemidang kain putih yang disuluh dengan cahaya lampu sama ada menggunakan gasoline atau mentol yang digantung. Tok Dalang mempunyai kebolehan menuturkan pelbagai gaya suara mengikut watak-watak yang dimainkan. Persembahan wayang kulit ini turut diiringi dengan alunan muzik yang terdiri dari gong atau tertawak, sepasang geduk, gedumbak, canang, kesi dan serunai.
Seterusnya, yang menarik sekali di Muzium Terengganu juga ada sejarah mengenai Petronas, iaitu ia terletak di Galeri Petroleum. Antara objektif yang pertama, menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah Petronas. Kedua, untuk mengetahui dan mempelajari proses petroleum terperangkap dan minyak yang ditapis. Yang ketiga, dapat mendalami pengalaman daripada kemajuan Petronas. Yang terakhir, memahami tentang industri minyak pelincir. Terlebih dahulu, mengenai latar belakang cari gali. Melalui penerokaan dan pengeluaran anak syarikat, Petronas Cari Gali Sdn Bhd telah membina keupayaan sebagai pengendali aktif secara praktikal dengan rekod sejarah pembangunan minyak dan gas yang termaju. Petronas Cari Gali juga bekerjasama dengan beberapa syarikat petroleum multinasional melalui Petroleum Agreement Contracts (PAC) bagi meneroka, membangun serta menghasilkan minyak dan gas di Malaysia dan juga di luar negara. Di sana, mereka dapat mengukuhkan lagi kedudukan dengan memperoleh kawasan baru di samping melaksanakan pelbagai lagi projek pembangunan. Kisah permulaan Petronas. Petronas ini ditubuhkan pada 17 Ogos 1974 sebagai sebuah syarikat di bawah Akta Syarikat Malaysia 1965 dan berada di bawah naungan Perdana Menteri Malaysia. Pada mulanya, Petronas beroperasi di Jabatan Perdana Menteri di Jalan Dato' On dengan hanya 15 orang kaki tangan. Pada masa itu, mereka mengoperasikan 3 tangki gelongsor bagi menjual minyak tanah dan diesel di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya ketika krisis minyak dunia melanda Malaysia pada 1979. Bermula sebagai pengatur dan pengurus sektor huluan minyak di Malaysia, kini Petronas telah pun berkembang menjadi sebuah syarikat multinasional yang mengendalikan pelbagai operasi dalam industri minyak dan gas di serata dunia. Di galeri tersebut ada juga menceritakan bagaimana minyak itu ditapis. Minyak mentah terdiri daripada campuran hidrokarbon yang mempunyai perbezaan struktur molekul yang perlu ditapis untuk ditukar kepada produk yang berguna. Proses pertama penyulingan adalah memanaskan minyak mentah dalam relau pada suhu antara 90 darjah Celsius sehingga 350 darjah Celsius untuk mengeluarkan sebarang kekotoran. Keseluruhan proses penyulingan akan memecahkan kompaun lebih mendalam bagi menghasilkan pelbagai jenis produk petroleum yang sedia ada di pasaran hari ini. Petroleum pula terperangkap dengan pergerakan seismik menghasilkan lipatan dan gelinciran pada lapisan bumi dan seterusnya memerangkap lapisan petroleum. Petronas Lubricants International Sdn Bhd (PLI) adalah cabang global pembuatan dan pemasaran pelincir Petronas. Ia ditubuhkan pada tahun 2008. Petronas Lubricants International ini mengeluarkan dan memasarkan pelbagai jenis produk pelincir automotif dan industri berkualiti tinggi melebihi 80 pasaran di seluruh dunia. Jenama perdana PLI termasuklah Petronas Shentium untuk kereta berpenumpang, Petronas Sprinta untuk motosikal dan Petronas Urania untuk kenderaan komersial. Setakat itu sahaja pembentangan konservasi saya di Muzium Terengganu. Sekian, terima kasih.